Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada muka lagi hari ini. InsyaAllah kita akan bersembang-sembang juga berhubung dengan coaching 1.2. Jadi mau siapa dapat ikuti ini minta tolong share dan pada grup masing-masing. Di tempat saya ni cuaca nampak gelap, guruh, sabung-menyabung. Tadi hujan juga sikit, tapi masih lagi terang. Cuaca masih cerah lagi, tak gelap, tapi guruh berdentum berbunyi ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini juga kita akan ada juga insyaAllah ada tetamu. Saya tak tahu sama ada yang boleh masuk ataupun tidak hari ini sebab tengok cuaca pun sini nampak macam hujan lebat. Takut masing-masing dalam perjalanan balik dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat orang kata apa, mereka mengikuti recording lah kalau tak sempat. Dan pada sahabat-sahabat kita, saya harap sahabat-sahabat kita di Sabah dan Sarawak dapat mengikuti MyFB Live ni dengan keadaan terang dan jelas. Sila maklumkan sekiranya suara saya dapat mendengar dengan jelas, gambar dapat dengan jelas, ataupun you punya line tak stable kan, sila maklumkan. InsyaAllah kita akan usaha setakat mana kita mampu. Hari ini kita nak sembang-sembang berhubungan coaching 1.2. So hari ini kalau semalam saya dah cakap dan menerang dulu sebelum kita ada tetamu, semalam kita ada dua orang tetamu iaitu yang berbahagia Datuk Malik, Datuk Khalid, Datuk Khalid Ibrahim, mantan pengarah Hospital Selangor. Dia juga seorang coach dan sekarang ini seorang pencerah kanan, dan juga dengan Datuk Haris, ya, seorang coach juga, trainer, konsultan dan coach. Hari ini kita tak tahu lagi siapa lagi boleh masuk, tengok suasana dan keadaan. Okey, buat permulaannya saya akan dulu buat cakapan lebih kurang 10 ataupun 20 minit apa yang kita bincang ini. Hari ini saya nak cakap berhubung dengan komunikasi secara langsung ataupun dalam bahasa orang putih kita direct communication. Ya, kita tahu, tapi bila kita terang ni dalam bentuk penerangan, memberi makna apa yang dimaksudkan. Di dalam pelaksanaannya nanti memerlukan bimbingan dan asuhan juga praktikal. So nanti sebab tu kita ada kepembincangan ni, kita bincang dengan benda-benda praktikal. Kita bincang orang-orang yang telah pun melakukan orang kata kursus ini, yang telah pun mengikuti kursus ini, dan kedua telah pun mempraktikkan apa yang dipelajarinya, setengah sampai ada 10 tahun, 8 tahun, 15 tahun, ya. InsyaAllah yang datang ni semua tuan-tuan adalah season coach dah. Dan mungkin hari ini kita ada lagi beberapa orang yang lama tak datang dulu, mereka pun akan dapat join, saya harap. InsyaAllah harap line dia orang boleh melihat dengan jelas dan terang. Dimaksudkan direct communication ataupun komunikasi secara terus, iaitu berkemampuan, berkebolehan untuk berkomunikasi effectively, ya, dalam masa suasana proses coaching session. Yang kita maksudkan dalam proses coaching session, bukan selepas, bukan sebelum, ya. Kalau selalunya kalau orang dah boleh pakai ni, sebelum tu pun dia boleh guna lah, dan lepas tu pun dia boleh guna dah. Dia jadi macam second nature. Jadi di samping tu dia menggunakan bahasa yang memudahkan dan memberi orang kata impak yang bagus apabila dia berbincang dengan klien dia, menjadi macam bentuk yang berpositif. Jadi berimpak, mempunyai impak kepada coach, klien yang nak coach, dan dia beri kesan positif sehingga coach ataupun orang yang di coach tu tadi boleh berfikir setenang-tenangnya. Kedua, boleh merasa bahawa dia didengari oleh coachnya. Yang tiga, dia dapat memahami dan coach pun dapat memahami apa yang disampaikan oleh klien.
Jadi kalau dia sampai, klien tak sampai kat maksud dia tetapi makna tak dapat dipahami oleh coach pun tak boleh jadi direct communication juga. Maka di sinilah kita memerlukan bimbingan dan bantuan daripada sahabat-sahabat yang mempunyai pengalaman. Jadi macam manakah ciri-ciri yang kita katakan berlakunya direct communication? Kita nak bagi pepat tak boleh, tapi dia ada ciri-ciri. Ada lebih kurang 5 ciri. Yang pertama, apabila dia menyebutkan sesuatu, apabila dia buat sharing ataupun dia bagi providing feedback, benda yang dia bagi tu jelas, articulate, jelas dan boleh memberi satu gambaran yang baik dan membantu dia dalam bentuk menggalakkan pelanggan atau coachee yang dia nak coach tu bercakap dengan rasa keselesaan. Pertama. Yang kedua, apabila berlaku sesuatu penyampaian dan coach ni mempunyai kebolehan, ability, orang kita reframe and articulate. Jadi maksud dia, dia boleh reframe cara yang terbaik membantu coachee memahami daripada satu perspektif kepada satu perspektif yang lebih luas. Misalnya, dia membantu klien itu mengetahui dengan jelas apa yang sebenarnya dia kendaki. Dan kedua, apa yang dia rasa sangat tak menentu, uncertainty. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, apabila dia menyatakan sesuatu, coach ni dalam sesuatu suasana coaching, dia memang jelas, dia beri satu penjelasan yang baik kepada coachee dia, apa yang telah dipaham dan diterima oleh coachee kepada dia, matlamat yang itu clear. Kita kata crystal clear. Clear sebagai macam satu kristal, menyinari. Dan apa yang dia bincang semua itu menuju kepada matlamat ataupun meeting agenda ataupun menjadi matlamat yang telah diletakkan oleh pelanggan dia tadi. Nah, di situ juga dia gunakan teknik coaching dia tadi berteraskan kepada purpose, teraskan kepada matlamat ataupun yang telah disuarakan oleh klien. Jadi kerja dia ialah dia akan reframe. Yang kedua, dia akan tentukan matlamat itu lebih jelas. Apabila matlamat itu lebih jelas, maka pelanggan atau coachee ini boleh melihat apa hasrat dia tadi dengan lebih luas, terbuka berbagai-bagai bidang perspektif yang mungkin dulunya tersembunyi, kini boleh dilihat. Yang keempat, dia menggunakan bahasa yang bersesuaian dan dia tentulah menggunakan perkataan yang menunjuk kata dia menghormati orang di depan dia. Sebab dia memahami bahawa pelanggan di depan dia ni ialah orang yang berkebolehan, cerdik pandai, sihat dan berkebolehan bercakap dengan sempurna. Jadi di sinilah kita kena tentukan dia bercakap dengan seikhlasnya tanpa ada sentimen ataupun dia tak menggunakan bahasa-bahasa jargon yang besar-besar menyebabkan orang tak faham. Jadi kerja dia memahami apa yang disampaikan oleh klien kepada dia, apa yang disampaikan oleh klien kepada dia, dan dia memahami dan menyampaikan sesuatu yang boleh memahami lebih luas kepada pelanggan. Dan yang kelima pula, dia terkadang-kadang coach ni dia gunakan perumpamaan, orang betul kata metafor, dan juga analogi dan sebagainya. Dia menggunakan orang kata sesuatu yang boleh memberi bayangan yang boleh tersirat, yang benda yang tersirat boleh tersurat dan boleh disampaikan oleh pelanggan dengan jelas tanpa ada keraguan. Ini menunjukkan, meyakinkan bahawa sesuatu idea atau point yang dia nak timbulkan atau dia keluarkan akan menyebabkan berlaku verbal picture. Bila dia cakap satu, kawan yang mendengar dia boleh membayangkan apa yang disampaikan oleh coach pada dia. Itu dia coach yang hebat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, salah satu dia punya skill kebolehan dalam direct communication ni memang boleh membantu. Sebab tu kita nak benda ni berlaku semasa dalam proses coaching. Kalau dia dah boleh pakai dalam coaching ni, tuan-tuan dan puan-puan, maka mudahlah lagi kalau sebelum coaching dan selepas coaching. Jadi, kelima-lima elemen, kelima-lima karakteristik, kelima-lima poin-poin yang kita menekankan apakah itu direct communication telah pun saya sampaikan. Jadi,
Saya ucapkan terima kasih kepada Cik Muhammad Nizam Osman. Ini orang utara. Cik Muhammad Nizam Osman di utara ke ataupun di mana? Tolong nyatakan tempat saudara. Ini pun belajar juga ni, kurs ni. Orang belajar kurs juga ni. Selamat datang. Tolong nyatakan macam mana tempat anda berada, dapat mendengar suara dengan jelas, gambar dengan jelas, line elok, kawasan cuaca sana macam mana, terang dan sebagainya. Pakai tempat saya ni dah mula hujan. Terima kasih Cik Muhammad Nizam. So kalau ada siapa lagi yang rasa apa orang kata memerlukan orang kata nak sharing information, silalah tulis di sini. Oh ya, dia tulis ni. Oh, dia berasal dari Changlun Kedah. Ya betul. Ya biasa. Ini biasa mengikuti kursus saya ni. Sebab saya tahu Cik Muhammad Nizam ni orang aktif juga. Ya, dah naik pangkat kot ni. Oh, sekarang dah ada kelas. Terima kasih Cik Muhammad Nizam. Dia ada di Ceras. Sekarang di Ceras dan line baik dan jelas. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan sini sedang dapat ketentuan bahawa di kawasan Kuala Lumpur dapat dengar suara saya dengan jelas. Terima kasih Cik Nizam. Okey. Jika sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan yang ingin bertanya, silalah kemukakan kepada saya. Semoga saya dapat mengetahui keadaan bagaimana di sana, di tempat anda. Kalau ada soalan, boleh tanya saya. Kalau ada apa keraguan, sila, jangan malu-malu. Saya akan memberi jawapan. Sebab bila bertanya, menunjuk kata kita berinteraksi. Bila kita berinteraksi, menunjuk kata kita dapat memahami antara satu dengan lain lebih bagus. So setakat ini Cik Muhammad Nizam boleh dengar saya cakap ni, okey lah, boleh mengikuti apa yang saya sampaikan tadi. Tolong maklum sikit, insyaAllah bantu saya sikit sebab saya sekarang saya tahu saya seorang sedang cakap. Jadi kalau Cik Muhammad Nizam boleh maklum kat saya sikit, boleh memahami apa yang sampai ni, memang alhamdulillah saya syukur, terima kasih banyak-banyak. Jadi hari ini saya dah maklumkan matlamat dia sebagainya. Setakat ini nampak dapat memberi sikit maklumat pada yang dapat mengikuti ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan sementara ni tuan-tuan, nanti saya nak menjawab sikit ada pertanyaan di WhatsApp saya ni berhubung dengan kita punya percakapan ni, tajuk coaching kita ni. InsyaAllah nanti saya akan maklum kat tuan-tuan dan puan-puan. Ini nanti saya nak jawab maklumat yang tanya. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Cik Nizam kata baik sekali cuaca. Alhamdulillah. Dan apa yang saya terang tadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila seseorang berkemampuan menggunakan komunikasi secara direct, secara seterusnya ataupun direct communication, membantu untuk kita kita boleh memahami dengan mudah dan boleh memahami. Ikut apa yang tulis dia Cik Muhammad Nizam ni, dengan saya sekarang tetap juga ada buku mudah yang terima kasih Muhammad Nizam. Ini saya ingat sudah belajar dengan saya 5-6 tahun yang lalu ni Cik Muhammad Nizam. Tahniah, selamat jaya. Mudah-mudahan cepat naik pangkat Muhammad Nizam. InsyaAllah hari ini saya ingat mungkin yang berbahagia Datuk Dr. Coach Khalid Ibrahim pun mungkin akan join kalau ingat, kalau dia tak kesibukan. Jadi seorang panel kita Datuk Razif maklumkan dia tak sempat masuk, bukan Datuk Razif, Datuk Haris sebab dia ada meeting. Ya, Cik Nuzam kata dia masuk, dia belajar 7 tahun yang lalu, iaitu tahun 2015. Masya Allah, Alhamdulillah. Baguslah, rupanya ramai. Selamat datang juga Cik Taha Arifin. Selamat datang. Dan terima kasih. Cik Taha ada di mana? Tolong jelas, suara saya dengar jelas dengan jelas atau tidak. Tolong maklumkan gambar dengan jelas. Dan berada di mana. Kita tahu tadi sahabat kita Cik Muhammad Nizam yang berasal dari Kodiang. Sekarang ni dia berada di Ceras. Dia maklumkan bahawa cuaca elok di sana, suara dengar dengan jelas, gambar dengar dengan jelas. Dia juga mempelajari coaching dengan saya pada tahun 2015. Masya Allah, barakah fi. Mudah-mudahan kita dapat berkat. Ramai awalnya yang mengikuti saya ni. Ya, buku saya pun dia ada. Tahniah. Ya, alhamdulillah.
So saya dah terang dalam 5 benda tadi, apa yang katakan direct communication. Jadi apa yang kita nak buat sekali lagi, jikalau ada tetamu yang boleh masuk, saya tak tahu pasal seorang dah beritahu tak boleh, dia sibuk. Iaitu kita boleh bincang bagaimanakah yang digunakan cara percakapan secara langsung tanpa timbul gundah gulana, tanpa timbul sesuatu syak wasangka, dan memberi keyakinan dan kepercayaan pada coachi. Setiap sesuatu dia cakap memudah dan memahami apa yang dia nak sampaikan dan apa yang telah disampaikan oleh coachi itu terhadap dia. Maka berlakulah coaching. Sebab coaching ni dia kena matlamat. Saya dah terang dah pasal matlamat. 2 hari sudah. So, tunjuk kata tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita cakap ni memang realiti. Jadi pada sahabat-sahabat kita, Cik Mat Nizom, ni pun tadi Cik Taha, silalah share apa yang saya cakap ni supaya sahabat-sahabat kita tak dapat dengar sekarang ni boleh tengok recording. Mengikut apa Taha cakap, dia berada di Sarawak. Selamat datang, dari Sarawak. Ya, saya tahu suara dan gambar pun okey. Alhamdulillah. Di Sarawak pun dengar dengan jelas. Cuma kita tunggu apa berita dari Sabah pula. Mudah-mudahan ramai datang. Saya dapati banyak kawan-kawan dan juga kos-kos yang ada di Sabah dan Sarawak ni. Hebat betul. Ya, saya biasa pergi buat kursus di Sarawak dulu ya. Saya ingat mungkin Taha Arifin ada mengikutinya ataupun tidak. Saya dah buat sana selama 2 hari. Ya, saya buat di Dewan Kementerian Pelajaran tu di Kuching masa tu. Ramai selama dekat 200 orang lebih ya. Dan saya ingat buku dia minta 200 buah buku dia orang beli. Jadi dia minta, so kita hantar direct. Alhamdulillah, selamat datang. Kalau Cik Taha dan Cik Wan Nizam ada apa-apa nak sambung, kenangan balik apa yang telah dipelajari, please share. Boleh share di WhatsApp ni, saya mengalu-alukan. Kalau nak bertanya, kalau nak mengingati apa yang telah pelajari dan ingin nak share balik apa telah dilalui dan bagaimana diguna pakai ilmu yang kita boleh tu 6 tahun, 7 tahun yang lalu, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita berkat. Mudah-mudahan kita share sama sahabat-sahabat kita. Because saya tahu ramai di luar sana orang hebat-hebat tuan-tuan. Hebat-hebat pada saya. Saya dapat ada juga beberapa orang coach yang saya kenal di Sabah dan Sarawak. Memang hebat-hebat. Dan dia orang pun datang buat coaching di sini. Dan dia orang pun datang berjumpa dengan saya sini. InsyaAllah berkemungkinan saya akan pergi ke Sarawak. InsyaAllah tunggu Cik Taha, saya akan sampai ke Sarawak. Menjalankan coaching. Dan jangan lupa mengikuti saya punya Facebook ni. Tolong share. Mudah-mudahan ramai lagi. Dan saya tak tahu, kadang-kadang saya pergi. Dan banyak orang saya dah balik dari Sarawak, baru orang tanya, dia orang tak tahu kata saya ada di Sarawak. Saya duduk sana 3 hari, pergi balik di 5 hari. Jadi insyaAllah apa yang sampai ini merupakan satu ulangan atau orang kata satu revision saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentu banyak lagi cerita-cerita yang terbaik untuk kita share dan sebagainya. Jadi saya sambungkan sikit lagi. Kalau tadi saya dah terangkan bagaimana kita nak guna bahasa yang katakan direct communication. Sekarang ni saya nak katakan macam mana kita, rupanya dalam coaching, salah satu tugas coach ialah nak create awareness, iaitu memberi kesedaran. Itu iaitu ya, beri kesedaran tanpa mengajak, tanpa menunjuk, tanpa mengarah dan sebagainya. Dia macam mana cakap dengan tersendiri dia rasa, dia beritahu. Memberi satu kesedaran kat dia, yang sesuatu sebelumnya dia tak terasa dan dia tak nampak. Yang dimaksud dengan yang create awareness ialah berkebolehan untuk orang kata coordinate atau integrate secara boleh setepatnya nilai-nilai ataupun menilai sesuatu information yang dia terima tu daripada berbagai-bagai source, daripada sumber. Jadi dia boleh, sebab itu orang nak mencipta soalan tu dia kena memahami. Baru dia boleh mencipta soalan. Baru dia boleh buat soalan yang bertetapan dengan apa yang diceritakan oleh pelanggan dia. Dan lagi satu, dia mengikut arti makna yang disampaikan ataupun yang dihajati oleh pelanggan dia. Jadi menunjuk kata apa yang cakap dengan kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya memahami apa yang disampaikan sahaja. Okey. Jadi apa yang disampaikan dia itu mempunyai makna kepada kita dan juga kepada dia. Jadi oleh sebab itu kepada tuan-tuan yang telah mengikut kursus ini, saya harap jangan lupa praktis dan selalu orang kata menggunakan teknik coaching ni sebagai satu cara membantu sesiapa saja yang mengikuti kita punya orang kata coaching. Dengan demikian
baru kita rasa sesuatu yang kita cakap tu dia seronok, kita pun seronok. Because kita tahu bahawa kita tak memaksa dia. Dan bagi dia pula, dia rasa, weh, Raini ni memanglah sesuatu yang baik. Jadi bila kata sesuatu yang baik, dia rasa coaching tu memberi motivasi yang lebih tinggi kepada dia. Jadi inilah yang saya cuba terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini saya nak tuliskan dia punya matlamat kita. Matlamat meeting kita hari ini, iaitu salah satu dia ialah kita Mak Nizam dia kata dia masih ikut lagi dalam buku saya ni. Cantik. Sorry. Nizam kata alhamdulillah walaupun saya belajar tak sepenuhnya tetap mengikuti penulisan. Terima kasih. Alhamdulillah, bapaknya tu saya pinkan apa yang dikatakan oleh Cik Mat Nizam tadi. Terima kasih Cik Mat Nizam. Alhamdulillah. Jadi muncul kata Cik Mat Nizam boleh menggunakan pakai dalam kan tugas. Kalau boleh bagi sikit sumbangan catatan di Facebook saya. Apa yang Cik Mat Nizam dapat hasil daripada mengikuti kursus saya tu, walaupun tak sepenuhnya seperti yang disebutkan Cik Mat Nizam, tetapi saya tengok Cik Mat Nizam ada banyak tulis posting dalam Facebook yang very interesting, ya, bagus, yang bagi motivasi, yang beri kesedaran dan buat sharing. Itu yang saya rasa sesuatu yang kita tak sangka kadang-kadang. Walaupun kita tak tahu apa yang diceritakan oleh sahabat kita tu, kita tak faham. Tapi apabila kita pergi ikuti kursus, kita membantu dia lebih jelas lagi apa yang dia sampaikan kepada kita. InsyaAllah. Saya rasa saya nak pinkan buka mana saya punya ni. Saya punya matlamat. Okey. Sebab tu saya dah terang dah. Sini saya bubuh pula fokus komunikasi secara langsung atau direct komunikasi. Bila kita ada direct communication dengan klien kita, maka mudah kita nak beri awareness ataupun kesedaran ataupun mindfulness. To be direct, mindfulness. Mindfulness to be you are fully aware. Kita sedar di keliling kita, di belakang kita dengan keadaan yang tenang. Dan kita bercakap sesuatu dengan ikut keadaan semasa. Penceritaan kita itu mengikut pandangan pengetahuan kita sekarang ni. Dan yang kedua, nak kata-kata bagaimana dia boleh menciptakan awareness apabila coach dengan coachee bercakap, dia memberi kesedaran, beri awareness kepada coachee. Kadang-kadang coach ni boleh mengeluarkan sesuatu bukan saja dari apa yang dia dengar, yang disampaikan oleh pelanggan, tetapi apa yang disebut tak terang, disebut oleh pelanggan tu, dia boleh bagi keterangan lebih lanjut, membantu pelanggan memahami lagi. Maka situ kekuatannya coaching. Ini kena ada ilmu. Kita kena belajar dan sebagainya. Dan apa kita cakap semua, menggalakkan dia lagi, nak mendapat lagi, nak cari ilmu lagi. Misalnya contoh macam Cik Mat Nizam ni, dah ikut belajar dengan saya dah lebih kurang 15, 7 tahun dah. Masih lagi ada keinginan, ingin mengetahui, inquiry for greater understanding. Nak faham lagi. Menunjuknya kesannya, walaupun belajar 7 tahun yang lalu, tapi Encik Mat Nizam masih mengikuti saya dan saya pun mengikuti dia punya Facebook, ya. Saya tahu dulu Cik mungkin Mat Nizam tukar pergi ke mana, ke Jitra ke Langkawi sekali, lepas tu mungkin ke Alustar dan sekarang dia ada di Kuala Lumpur. Terima kasih. Tahniah Cik Mat Nizam. Dan bila buat macam tu, bila kita cakap satu, menggalak orang tu berminat, nak ingin tahu lagi, maka di situ kata the mother invention, maka di situlah dia akan try mencipta jawapan daripada soalan yang ditanya, berteraskan kepada apa yang klien sampai kepada kita. Sebab dia rasa dia faham, dia sedar apa yang disampaikan, dan benda tu memperjelaskan lagi apa yang dia kurang jelas. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Dan berikutnya ialah menggalakkan coachee memahami lagi apa yang sebenarnya dia sangat-sangat memerlukan. Menggalakkan coachee lebih memahami sesuatu yang dia perlu memahami. Secara tak langsung. Selalunya
selalunya dia melihat sesuatu mengikut pahaman yang dia selalu faham. Tetapi mengikut keadaan sekarang ni, berapanya benda yang sebut tadi maknanya dah berubah. Maka dalam bentuk ni lah kita kadang-kadang perkataan, pegangan ataupun nilai-nilai dipegang tu, dia akan melihat balik sesuatu daripada sudut terkini. Macam lah ni dalam keadaan COVID, makna perniagaan dah berubah dah, tak macam dulu lagi dah. Makanan pun tak payah pergi makan di restoran. Orang boleh order online. Kalau dulu orang tak mau order online. Kalau dulu orang tak mau pakai Zoom ni, lah ramai orang pakai Zoom. Lah ni orang pakai Facebook, macam-macam semua. Jadi orang macam Mak Nizam ni, orang sibuk. Ini Mak Nizam ni saya tahu daripada ni, Jabatan Kesihatan Malaysia ni. Syabas. Anda boleh banyak sumbangan membantu. Saya baca dalam Facebook anda. Hebat. Dan di sinilah menunjukkan perbezaannya antara benda yang cakap tu facts dan interpretasi. Kadang-kadang kita tak gunakan fact apa yang disampaikan, kita gunakan interpretasi kita saja. Tetapi sekiranya fact yang dibagi mengikut apa yang interpretasi yang dipahamkan oleh klien tu diberi kepada kita, maka kita tak langsung memberi balik kepada dia satu cara yang boleh membuka minda dia. Lebih dia merasa terbuka. Keterbukaan minda itu pun merupakan satu kejayaan. Jadi dalam coaching tak semestinya kadang-kadang orang tu terus dapat jawapan, tetapi membantu dia melihat sesuatu dalam sudut yang berbeza. Membuka minda dia seluas yang dulu. Mungkin dulu ada orang kata ada blind spot. Dan sekarang mungkin masa setelah coaching ni tidak ada lagi blind spot. Bahkan menyebabkan dia rasa terpanggil, berminat. Sebab tu kadang-kadang selepas kita coach, seminggu, 2 minggu dia telefon nak coach lagi. Ini masalahnya tuan-tuan dan puan-puan. Orang apabila dia faham nilai coaching pada dia, kewangan itu merupakan sesuatu yang dia perlu usahakan sahaja. Yang lain yang Allah yang beri padanya. Dan terkadang-kadang apa yang dia berfikir, apa yang dia rasa memerlukan action. Jadi kadang-kadang kalau kita tak tahu apa yang dia sedang fikir, jadi kita menggunakan perasaan tidak mengikira apa yang dia sedang berfikir, menyebabkan tindakan dia ambil tak selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan, cara tak langsung menunjukkan bahawa kita kena fokus. Oh, terima kasih. Saya nampak Cikgu Hafni daripada Johor. Okey cikgu, tolong cikgu maklumkan macam mana cuaca di sana. Boleh dengar suara saya dengan jelas, gambar dengan jelas. Saya harap cikgu tolong nyatakan di mana cikgu berada. Cikgu Hafni kata dia setuju. Lebih baik cuaca cikgu jelaskan lagi. Yang mana cikgu setuju tadi cikgu? Tahniah, terima kasih dapat join walaupun sibuk. Ni sibuk semua. Masuk Mak Nizam sekali. Dan yang keempat, berapanya coaching ni dia create awareness. Macam mana lagi dia create awareness? Tadi saya terang dah 3. Yang keempat, dia membantu coaching discover, terjumpa dengan diri dia, dari hasil diri dia sendiri, iaitu daripada pemikiran dia, daripada pendengaran dia, daripada perbualan dia dengan coach dia tadi. Dan seterusnya menyebabkan perception, emotion dan mood dia tu mengikut keadaan yang ditunjuk, yang dilayani oleh coach. Jadi kalau tadi dia rasa tak selesa, coach membuat dia rasa lebih selesa. Ini jawapan yang diberi oleh Cikgu Hafni. Hujan lebat tadi tapi masih jelas. Okey, alhamdulillah, suara masih jelas. Tahniah. Terima kasih. Satu maklumat yang tak ternilai harganya, cukup tinggi. Terima kasih. Di Johor pun hujan lebat tapi masih boleh dengar. Alhamdulillah. Sebab tu bila seorang coach, bila dia coach klien dia membantu orang tu dengan sendiri dapat mencari jawapan, dengan sendiri menimbulkan satu pemikiran yang menggalakkan pegangan dia dulu dan juga persepsi dia berubah. Kalau tadi sebelum tadi emosi dia rasa sedih, tetapi bila dia tahu keadaan sebenarnya, orang kata memperkasakan diri dia menghadapi suasana dengan lebih tenang, lebih rela, lebih raba, dan dia rasa usaha dilakukan, maka dia rasa relax, tidak berlaku pressure. Begitu juga kadang-kadang meningkatkan lagi kebolehannya untuk buat suatu kebaikan yang dia cita-cita nak lakukan. Ingat tuan-tuan, bercakap sesuatu, nak laksanakan bukannya sama. Dia berbeza. Sebab itu mustahak bagi coach memahami apa yang sampai ni.
Terima kasih. Cik Hafni cakap setuju. Doktor kata bila kita ada keinginan, betul, bila kita ada keinginan, kewangan akan diusahakan. Betul. That means bila kita jelas dengan matlamat kita jelas what we want. The rest thing become secondary. Usaha akan datang. Rezeki akan datang cara yang tak diduga. Tetapi kalau kita tumpu kepada keuangan tanpa kita melihat pada kepentingan untuk menjalankan sesuatu, belum tentu. Sebab tu orang nak projek. Dia tak ada duit pun. Dia ada projek sikitnya. Bila dia dapat projek, dia tahu bagaimana nak mencari modalnya. Itu terkadang-kadang ada berjaya, ada kadang tak berjaya. Kalau dia cara tak berjaya, dia share dengan orang. Itu merupakan usaha untuk mencapai matlamat. Syarat matlamat, objektif mestilah sejelas-jelasnya. Objektif itu sendiri adalah menjadi satu motivasi yang kuat pada dia untuk terus bangun, maju, menuju ke hadapan. Menjayakan apa yang dia cita-citakan. Dan kelima, dalam perspektif yang lebih luas, apabila dia cakap dengan klien dia, coach dia, secara tak langsung, dia inspire, dia memberi motivasi yang tinggi dan beri komitmen pada klien ni, shift, orang kata, ubah ataupun lonjakkan paradigma pada diri dia melihat sesuatu dalam paradigm yang berbeza, tak sama. Dan dia akan melihat sesuatu kemungkinan yang baru. Maka timbullah pada dia new possibilities for action. Dia kata kalau saya sendiri tak boleh buat, saya boleh share dengan orang. Kalau saya sendiri tak boleh buat, saya kena pergi belajar lagi. Itu akan timbul. Muhammad Nizam bagi tahu. Ya, terima kasih. Sharing. Terima kasih Muhammad Nizam. Dia sharing banyak kepada, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat kekuatan. Kita berusaha untuk kebaikan, ya. Kita bermula dengan doa, ya. Mudah-mudahan Tuhan tambahkan lagi rezeki pada kita. So sekarang ni saya dah cakap lebih kurang 40 minit. Alright. Yang keenam, bila kita mencipta awareness, memberi kesedaran yang terbaik, memberi kesedaran yang tanpa ada curiga, memberi kesedaran bahawa tidak ada menghina, tidak menggunakan kata yang kasar dan sebagainya, menyebabkan coach berasa terpanggil, berminat untuk berbincang dengan lebih dalam. Situ yang kata powerful coaching. Maka di sini timbulnya soalan yang power keluar daripada coach. Dan saya dah terang dah semalam apa dia powerful question. Salah satu coach dia bila menggalakkan dia bercakap dengan klien dia akan tengok sesuatu yang berbeza daripada apa yang dia faham dulu. Ini kita cakap ni soalan pemikiran dalam pekerjaan, nak meningkatkan usaha. Kita tak lari pada topik. Dari itu, coach kena tahu topik-topik yang dia boleh coach. Kita tak boleh reka-reka. Dan kita tak boleh agak-agak, kita tak boleh hearsay. Dan kadang-kadang kita menggalakkan klien kita ni mengambil kira apa dia punya sifat ataupun dia punya behavior. Behavior ni berlaku apabila kita telah membuat aktiviti. Okey. Bila behavior akan jadi attitude. Bila dah jadi attitude, dia jadi second nature. Ingat, daripada behavior kita tu kalau kita selalu buat benda yang sama, jadi attitude. Jadi orang yang bekerja dalam satu jabatan, dia pakar dalam bidang tu, dia dah jadi satu attitude, dah jadi dia punya behavior tu jadi attitude, dia jadi skill dia. Itu jadi dia punya profession. Okey, maka di sini yang dikatakan how to increase, meningkatkan kompetensi, bagaimana nak memperluaskan kita punya capacity building. Maka di sini yang disebutkan character building. Macam-macam orang kata, macam-macam boleh tulis dalam buku, tapi bila cakap boleh buat tak jadi. Ini yang ditimbulkan di sini. Maka di sinilah berlakunya orang kata peningkatan karakter. Ini dikatakan character building. Bukan menyampaikan. Sekarang ni kita macam ambil periksa, ambil periksa habis-habis lah. Tak tentu kita boleh buat. Tapi yang kita nak terang ni jadi coachnya, kita kena boleh buat pelaksanaannya. Okey, memperlaksanakan. Dan masa inilah secara tak langsung apabila kita coach klien kita membantu emosi dia, social emotional dia, pemikiran dia. Masa inilah terfikir, berfikir dan memikir berlaku.
di antara coach dan coachee. Jadi suasana antara coach dan coachee ini dia interaksi antara coach dan coachee bersama-sama mencari jalan berjaya menuju ke hadapan. Satu langkah pertama lebih baik daripada 1000 langkah yang berikutnya. Jadi langkah pertama tu mesti cari langkah coach yang terbaik. InsyaAllah mudah-mudahan anda jadi orang memang hebat dan terbaik. Misalnya saya bagi contoh Cik Mat Nizam, Cikgu Husni, mereka memang berminat. Mereka cari ruang lingkup, tidak ada halangan, mereka akan ikuti. Walaupun sibuk, mereka akan ikuti juga. Sebab tidak ada halangan jika seseorang jelas matlamat dia, jelas perjalanan dia mesti lalui. InsyaAllah, mudah-mudahan Tuhan pemudahkan lagi. Kita sambung balik apa yang saya sampaikan di sini. Apabila orang dah jelas sesuatu, body yang berat tadi pun berasa ringan. Fikiran yang terlalu banyak dipikir tadi pun lebih ringan. Dan maka di sinilah tuan-tuan dan puan-puan, apabila dia buat sesuatu penuh dengan komitmen. Penuh dengan komitmen. Dan yang keenam, cara kita memberi ekspresi. Sebab itu dalam coaching, dia kata percakapan ni hanya 7% sahaja. The how yang kita cakap tu merupakan 93%. Itu the power oleh seorang coach. Cara dia bercakap, cara dia bertanya, cara dia mencipta soalan, menggerakkan seseorang yang keadaan tepu kepada keadaan yang lebih aktif dan boleh melangkah menuju ke hadapan tanpa timbul keraguan. Dan berikutnya, dia boleh ekspres secara tak langsung, mempertingkatkan, menggalakkan coachee dia, memberi makna ataupun memaknakan sesuatu yang dulu dia tak jelas. Apabila anda telah jelas, mudah anda memberi makna. Tetapi bila anda tidak boleh memberi makna, maka anda kurang jelas. Rupanya memberi makna, meaning making adalah sahab. Sebab tu ada perkataan kata man searching for meaning. Man searching for meaning. Dia kata manusia mencari makna. Mencari makna hidup, makna coaching dan sebagainya. Sebab tu etika menjadi seorang coach mesti dididik, dilatih dan dibimbing oleh mentor coach. Dan yang last sekali, membezakan kekuatan yang betul, yang luas, terutamanya mengetahui bagaimana nak meningkatkan diri, nak beri jalan bagaimana orang kata growth, orang kata self growth, ataupun kita nak meningkatkan diri, salah satu dia dengan cara orang kata muhasabah diri, self coaching. Macam mana meningkatnya? Yang mustahak sekali ialah bagaimana kita boleh mengetahui kekuatan seorang coachee kita masa kita coach dia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi tadi direct komunikasi, saya bagi 5 karakter. Yang ni 2, 4, 6, 8. 8 maklumat tentang bagaimana seorang coach boleh memberi create awareness kepada seorang coachee untuk cari jawapan persoalan yang ditimbulkan. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa saya dah cakap lebih kurang 45 minit. 45 minit. Kalau merasa heavy dan sebagainya, relax, bertenang. Kalau ada apa-apa soalan, sila tulis. Saya akan tengok di sini apa yang ditulis oleh sahabat-sahabat kita di sini. Okey. Alright. So far tidak ada soalan di Facebook. Okey. Terima kasihlah siapa yang komen. Cikgu Hafni, Mak Nizam, apa Cikgu Hafni, Mak Nizam dan juga apa nama seorang lagi ni? Teha. Oh, Cik Teha dan Rosli Saad, selamat datang. Ya, selamat datang. Tolong maklum daripada Cik Mak Rosli Saad, cuaca tempat anda elok, suara saya dan gambar saya dengan jelas. Tolong maklumkan. Jadi yang dapat hadir hari ini saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Please share lah kepada sahabat-sahabat kita. Ini merupakan sesuatu is how a coach talk. Bagaimana seorang coach cakap
Saya nak bagi yang terlowest level, yang semudah-mudahnya, bukan nak menyusahkan. Ya. Saya tak langsung menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan mempelajari lagi apa yang anda mengetahui. Saya tahu sahabat-sahabat yang mengikuti ini sama ada mengikut saya live ni ataupun yang akan tengok recording, masing-masing ada kekuatan, masing-masing ada kebolehan. Itu insya-Allah itulah ketetapan, sebab Allah dah kata dah. Dia yang bagi rezeki. Allah kata dia jadikan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Bila jadi khalifah di muka bumi, maka ciri-ciri sifat-sifat seorang kepimpinan dah ada. Cuma dia perlu mencari jalan supaya ditingkatkan kekuatan, kebolehan kepimpinan yang ada kepada dia tu boleh ditimbulkan, boleh dikeluarkan. Salah satu pada caranya adalah tuan-tuan puan-puan, dapatkan coach yang terbaik untuk membantu anda mengeluarkan kebaikan potensi diri yang kita tidak ketahui diri kita. Sedangkan saya sendiri pun memerlukan coach. Saya pun di coach. Ya. Jadi saya ucapkan banyak-banyaklah terima kasih kepada yang ada. Jadi saya dah cakap 45 minit ni. Kalau tuan-tuan rasa soalan ada, saya tunggu sekejap. Kalau ada apa soalan, sila kemukakan kepada saya. Saya tengok tadi dapat Cik apa ni, Cikgu Razak tak ada datang. Dia ada hal family dia. Oh, insyaAllah. Okey. Oh. Okey, Mak Nizam kata halalkan ilmu jumpa di Al-Umrah. Itu kampung saya. Kalau balik sana, insyaAllah saya nak les. Nanti saya tuntut semula recording. Ya, insyaAllah boleh tengok balik recording, sebab tu saya suruh anda share. Bila anda share, benda tu ada. Kalau kita tak share, dia akan hilang. Kita kena cari dia. Jadi kalau ada apa-apa soalan, sila maklumkan. Dan di sini juga saya ingin maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya telah menerima pendaftaran ramai yang mula mendaftar. Ya. Walaupun saya tak tulis poster lagi di Facebook, dah pun daftar untuk mengikuti kursus coaching certification. Certification ni ialah daripada luar negara dan saya ada right, exclusive right. Jadi selepas lulus berjaya mengikut kehendak peraturan diberikan, tuan-tuan akan dapat sertifikat daripada overseas. Dan saya maklumkan kalau tidak ada halangan, kita akan start mungkin pertengahan bulan depan ataupun awal bulan depan. Jadi jika berminat, sila WhatsApp dan tulis kepada saya. InsyaAllah saya akan sampaikan, dan sila maklumkan pada sahabat-sahabat anda yang berminat. Dan walaupun saya belum ada lagi brosurnya, saya pun telah menerima tempahan confirmation termasuk di dalam negeri dan di luar negeri. Jadi anda masih tidak ketinggalan. Saya harap ada juga peserta-peserta kita ada di sini yang berminat, boleh mendaftar dengan saya. Tolong tulis di PM saya, yang tahu saya punya WhatsApp, please WhatsApp. Dan di samping itu juga saya ingin maklumkan, besok saya akan beritahu yang menyentuh dengan tajuk berikutnya. Jadi apa yang saya terang tuan-tuan dan puan ni, keterangan daripada seorang coach. Coach ya, practical side. Dan bagaimana pula kita nak buat, macam mana kita nak merancang supaya dia tu meletakkan goal. Nak buat goal pun bukan senang, ya. Akan kita bincang, termasuklah macam mana nak bantu dia design tindakan yang nak ambil. Ini semua dalam bentuk coaching. Jadi itulah setakat ini tuan-tuan dan puan-puan, mohon maaf. Jadi kalau ada apa-apa soalan nak tanya, sila ikuti Facebook saya, dan please like my page ya. Yang tuan-tuan melihat ni, saya buat live saya ni ialah melalui fan page, bukan melalui profile. Jadi yang tuan-tuan boleh dengar sekarang ni sebab saya sharekan di dalam saya punya profile. Jadi bila tuan-tuan mengikuti saya punya live ni, tuan-tuan tolong like, iaitu master coach-nya fan page. Jadi saya mohon maaf lah tuan-tuan dan puan-puan, silap cakap, laju cakap dan sebagainya, itulah kelemahan saya. Mudah-mudahan Tuhan tambahkan lagi rezeki kita. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini memberi banyak lagi faedah, dan Allah pun tambah rezeki kita lagi
panjang umur, murah rezeki. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, jangan lupa. Besok kita jumpa lagi. Janganlah, rajin-rajinlah tulis di Facebook saya. Rajin-rajinlah komen. Ada apa saja, boleh. Kalau Cik Hafni, siapa saja nak ingin tahu lanjut, you can WhatsApp and write anything to me. Saya mohon maaf, kelemahan ini semua daripada saya, tuan-tuan dan puan, benaran daripada Allah SWT. Kita berdoa semua sahabat-sahabat kita berjaya di dunia dan akhirat. InsyaAllah, yang berjaya mengikuti kursus saya nanti sila hubungi. Kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.